adalah seseorang yang berupaya merawat, menjaga individu yang dalam kesakitan serta tidak berdaya dalam menjalani kehidupan seharian. Dengan bantuan dari jururawat, memberi sinar bagi seseorang untuk terus menjalani kehidupan seperti insan normal yang lain. Jururawat sinonim dengan wanita. Tetapi kini zaman sudah berubah kerana kerjaya ini turut diceburi golongan lelaki. Itulah, mula-mula memang kebanyakan orang akan sound kita lembut lah kan. Tapi sebenarnya nurse lelaki ni dia tak adalah lembut. Cuma yelah, macam saya sendiri, pendapat saya sendiri, saya suka berkaitan dengan nurse ni sebab dia punya profesional dia, profesionalisme dia punya pakaian dia serba putih. So saya minat color putih and saya minat cara kerja dia. Jadi bila kita dah bekerja sebenarnya memang dia tak melambangkan perempuan pun, cuma mungkin stigma masyarakat je lah pada yang dah bekerja. Benda tu biasa je sebenarnya. Dia lebih pada hardcore punya prosedur lah kan. Kita kena main dengan darah, dengan muntah. So sebenarnya point dia adalah siapa yang sanggup, siapa yang tak sanggup. Sebab tak ada orang yang sanggup buat kerja ni, kita yang akan buat lah. Begitulah bagi Hadi Farhan yang meminati bidang kejururawatan ini sejak 7 tahun lalu sebagai jururawat terlatih di Kementerian Kesihatan Malaysia sebelum meletakkan jawatan pada 2 Ogos 2019. Actually idea kita sebenarnya susunan cantik lah Allah susunkan kan. So kita start daripada tahun 2016. Masa tu saya masih lagi kerja lah dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. So masa tu saya dengan tim saya, masa tu kita start berdua je. Kita start dengan tim saya. Saya selalu ceritalah dengan tim saya pasal apa yang saya buat dekat ward, sebab ward saya ni ward multidisiplin. Jadi kita ada tim luka, ortopedik kan. Jadi kat situ saya kenal luka ni macam mana, barang yang terkini. So kat situ kita belajar macam-macam lah. Saya selalu cerita dengan tim saya. Jadi kebetulan pula tim saya ni dia kerja dekat klinik Ulu Tiram. Jadi klinik kesihatan Ulu Tiram ni adalah cuci luka. Kebetulan ada satu pesakit ni dia dah 3 tahun luka dia. Dia ulang alik daripada Sungai Tiram pergi klinik kesihatan Ulu Tiram. So memang plus minus 15 km lah. Sungai Tiram ni memang kat dalam, tak ada teksi. Jadi memang kena tumpang orang lah, kira bebek sapu lah dulu kan, tak ada Grab. So kos ulang alik tu pergi klinik RM50 satu hari. Dia hari-hari selama 3 tahun ulang alik ke klinik. Jadi bila dia cuci luka dengan tim saya, maksudnya dia berminat lah untuk approach untuk datang ke rumah. Dia akan bayar harga lah yang ditetapkan kan. Jadi bila dia nak tim saya ni datang rumah, tim saya ni bahagian luka dia biasa saja. So dia approach saya, dia teringat apa yang saya cerita kan. Jadi saya masa tu rasa macam boleh tak buat kan. So kita try lah, kita try untuk cuci luka, datang ke rumah pesakit. Lepas tu mula-mula tu memang rasa lain betul lah kan, sebab kat hospital ni kita lengkap barang. Tapi bila kita buat dekat rumah ni, jururawat datang ke rumah ni, memang barang limited kan. Lepas tu tempat memang kadang pesakit baring kat tilam je, tak ada katil hospital kan. So kat situlah kita belajar daripada pengalaman. So kat situ kita cuci luka pesakit tu and ambil masa dalam 3 bulan luka tu settle. So kat situ pesakit start sebarkan lah kan. Sebab selama ni luka dia 3 tahun tak baik-baik. So bila cuci dengan tim kita, ambil masa 3 bulan saja untuk settle luka tu. So kat situlah startnya kita buat jururawat bergerak lah, and kita fokus memang kepakaran kita bahagian luka lah, terutama luka-luka yang lambat baik ataupun yang tak baik-baik. Beliau tidak keseorangan, turut dibantu 3 orang rakannya, iaitu Muhammad Rashidi Muhizan, Muhammad Azri Muhammad Ali dan Ajwad Farhan. Duduk semeja sambil berkongsi idea sudah menjadi rutin bagi jururawat JDT ini untuk menambah baik perkhidmatan mereka yang berpejabat di tingkat atas Surau Az-Zakirin, Taman Puteri Wangsa, Hulu Tiram, Johor Bahru. Untuk hari ini, macam biasalah setiap minggu kita akan ada refreshing untuk kita punya skill. Hari ini kita akan fokus pada 3 saja. Prosedur sedotan tracheostomy, prosedur memasukkan rice tube dan juga tips dan laluan kemasukan rice tube lah. Ketua Jururawat JDT, Muhammad Rashidi Muhizan, berkongsi ilmu untuk prosedur stoma,
untuk memberi perkhidmatan yang lebih baik pada pesakit. Beliau adalah bekas jururawat terlatih Hospital Gleneagles di bahagian medikal dan mempunyai banyak pengalaman dalam pengurusan pesakit. Beliau cepat belajar benda baru, tidak mudah panik dan sudah banyak membantu memulihkan luka pesakit. Sesi percambahan minda memberikan kebebasan kepada mereka menzahirkan hasil kerja yang berkualiti. Perkhidmatan yang mereka tawarkan ialah perunding kejururawatan, mencuci luka atau dressing, menukar tiup makanan atau hidung, tiup kencing, memandikan pesakit dan menguruskan temujanji pesakit ke hospital. Sukar untuknya melepaskan jawatan yang bergaji tetap, tetapi dia yakin rezeki datang dari Allah Subhanahu Wa Taala asalkan rajin berusaha serta halal. Kalau nak cakap menyesal tu, kita sebelum ni kita buat part time kan. Jadi bila dah ada pendapatan yang stable daripada kita buat part time, time tu kita berfikirlah kan. So macam kita nak berhenti ke tak nak kan. Tapi hati kuat cakap untuk berhenti, so kita berhentilah. Jadi bila kita dah berhenti, kita dah buat sampai tahap sekarang ni, alhamdulillah, kita rasa macam kita dapat bantu lagi ramai orang, and kita dapat bantu lagi staff-staff kita untuk jana pendapatan bersama kita lah. So kita dapat bantu lagi ramai orang. Berbanding dengan saya kerja dengan kerajaan, memang kita dapat bantu banyak orang, tapi bila kita buat servis macam ni, kita buat bisnes macam ni, alhamdulillah lah, kita dapat bantu lagi ramai lagi orang. Kawasan perkhidmatan mereka meliputi Kota Tinggi, Pasir Gudang, Masai, Skudai, Kempas dan Johor Bahru. Selalu jururawat ni, bila kita sebut tentang jururawat, dia sinonim pekerjaan ini dengan orang perempuan. Namun jururawat ni adalah jururawat terlatih lelaki. Jarang kita nak dengar jururawat terlatih lelaki. Namun yang saya dapati bahawa seorang personaliti, Hadi Farhan, merupakan jururawat terlatih. Dia pergi ke rumah dan membuat pengiklanan. Sekiranya seseorang itu memerlukan khidmat jururawat, maka hubungilah dia dan juga mungkin ada pasukan tim dia yang akan bergerak rumah ke rumah. Ini bagus kerana Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada orang yang bekerja berdasarkan surah Taubah, wa qul ya'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah Muhammad bahawa Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada orang yang bekerja, dan Allah suka melihat kepada rasulnya dan orang yang beriman, dan pastinya satu hari nanti kamu akan kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah mengetahui pekerjaan-pekerjaan yang kamu lakukan di dunia dulu. Muhammad Azri Muhammad Ali merupakan bekas kaki tangan Kementerian Kesihatan Malaysia. InsyaAllah, dengan pengalaman yang beliau ada, akan memberikan yang terbaik kepada pesakit-pesakit mereka. Okey, selepas kita dah berbincang dengan tim kita untuk kita pergi attend patient hari ni, kita akan prepare lah barang-barang kita. Macam saya naik motor. Bagi saya, ia lebih mudahkan untuk saya lah. Akhirnya kita dah set up dulu barang-barang kita, and then kita decide punya location. Kita call dulu relatif. Kalau dia relatif, kita confirmkan pukul berapa kita boleh sampai, dan kita teruskanlah dengan perjalanan kita. Bermula dari sekadar suka-suka, lama-kelamaan mula menjadi kerjaya. Bukan mudah untuk mencapai tahap ini. Terdapat suka, duka yang perlu ditempuh sepanjang penubuhan jururawat JDT. Namun, ianya bukan satu halangan untuk mereka terus maju dan memperbaiki perkhidmatan untuk yang terbaik. Mungkin dengan wujudnya jururawat datang ke rumah menjadi salah satu bentuk pertolongan anak-anak yang sedang menghadapi masalah menangani ibu bapa yang terlantar sakit di rumah. Bersama pesakit yang berjaya sembuh dengan bantuan dari JJDT, setiap pakej dari mereka adalah berbeza-beza.
Setiap jenis ubatan yang digunakan berbeza dari segi harga dan juga jenis luka itu sendiri. Mereka sangat menitik beratkan soal penjagaan luka pesakit dengan kadar sembuh 100%. Pesakit akan diberi penjelasan yang jelas mengenai kondisi luka. Kat sebelah saya ni, Encik Syafiq, dia antara pesakit kita yang mengalami masalah yang perlukan jururawat JDT lah. Masalah yang pertamanya daripada segi logistik ataupun transportation. Sebab macam Encik Syafiq ni, ahli beradik yang lain dan ahli keluarga yang lain bekerja. So bila dia hari tu jatuh motor, tinggal dia seorang je kat rumah. Memang tak ada orang yang nak hantar dia. Dia pun nak bawa kereta tak larat. Kalau macam contoh kita pergi sana pun kita kena menunggu dan sebagainya. Tapi kalau ambil servis dengan jururawat JDT ni, kita memang khaskan sesuatu time yang telah di-set oleh pesakit. Eksklusif hanya untuk pesakit sajalah. So daripada segi consultation A to Z kita akan bagi tahulah. Macam dekat jururawat JDT ni kita ada 3 package yang starting dengan silver, gold dan platinum. Tapi 3 package ni jangan risau, WhatsApp je ataupun boleh call anytime kalau ada persoalan. Sebab kadang-kadang orang sakit ni dia ialah pengalaman first time. Ada orang dia tak pernah berhadapan dengan situasi macam ni kan. So bila berhadapan dengan situasi macam ni, dia jadi panik tau. So kita cuba untuk mengurangkan dia punya panik tu. So dia dapat handle dia punya situation dalam keadaan yang tenang, dan pesakit pun lebih senang hatilah. Saya dapat tahu servis jururawat JDT ni melalui rakan baik saya lah. Ada cadangkan ada jururawat lelaki yang boleh datang buat servis cuci luka dekat rumah. Jadi saya pun search, jumpa dan saya pun terus hubungilah. Jadi ia lebih memudahkan saya sebab saya tak perlu nak keluar rumah pergi ke hospital atau klinik. Jadi saya cuma tunggu di rumah saja. Dari segi bayaran, saya tengok package yang ditawarkan tu agak berbaloi dan mampu milik. Jadi saya mampu untuk ambil servis ni. Kru Persada Jenel telah mengikuti proses follow up ke rumah Puan Rosnah Harun. Mereka telah diberi peluang untuk merasai motorhome yang sudi bekerjasama dengan kami. Kemahiran mereka adalah untuk pesakit yang mempunyai masalah luka kencing manis, luka lambat sembuh dan luka yang teruk dengan tempoh pemulihan luka yang cepat. Kalau dia gunakan perkhidmatan kita, alhamdulillah ambil masa 1.5 bulan je untuk pulih sepenuhnya lah. Sebab sebelum ni memang menanah lah dia punya luka kan. Memang ada selap semua. Puan Rosnah Harun sudi berkongsi pengalaman mencuci luka dengan JJDT yang hanya mengambil masa 1.5 bulan sahaja. Kerana sebelum ini, beliau telah menggunakan pelbagai perkhidmatan perawatan selama 1.5 tahun. Saya buat perubatan di Singapura selama 1 tahun lebih. Tapi tak berapa elok lah, tak berapa baik. Tapi bila saya jumpa Encik Adib ni, dia bahagian perubatan, jadi saya panggil dia untuk merawat kaki saya selama 1 bulan lebih. Alhamdulillah baiklah saya. Tak adalah berulang lagi nak bengkak ke, nanah ke pun tak ada, alhamdulillah. Saya balik sini, saya pergi cuci dekat luar lah, tapi bila saya tak tahan nak turun naik kereta, jadi saya tanya ada seorang jururawat tu, boleh tak carikan saya datang rumah boleh servis untuk cuci. Habis dia recommend saya pada Adib lah, saudara Adib. Jadi bila saudara Adib tu datang, mula macam saya tak yakin juga lah. Lepas tu perbuatan dia 3-4 kali, alhamdulillah saya sukalah sebab cepat kering. Sebab kalau tak masa tu menanah. Jadi dia datang, dia buka, dia cucikan, sempurna lah ibarat kata. Terus saya selama 1 bulan lebih sikit je saya terus kering baik. Sampailah ni. Tapi Cik Adib ni ada ubat yang special lah mungkin. Sebenarnya apabila menerima tanggungjawab untuk mencuci luka, mereka bukan sekadar datang sahaja, tetapi ia adalah pengharapan daripada pesakit agar apa yang dilaburkan dapat semula pada pesakit dengan kesembuhan atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sesetengah pesakit tidak mengetahui secara terperinci mengenai perkhidmatan yang JJDT tawarkan.
Semoga penerangan di bawah sedikit sebanyak mampu memberikan kemudahan kepada pelanggan mereka untuk memahaminya. Staf dekat Jururawat JDT ni semuanya kita daftarkan dengan APC lah. APC ni dia akronim as Annual Practice Certificate. So maksudnya setiap jururawat dia kena ada APC ni baru dia boleh sentuh pesakit lah. So kita kena perbaharui dengan Lembaga Jururawat Malaysia setiap tahun. So setiap tahun kita kena renew. Sebab yelah bila sentuh pesakit ni dia berkaitan dengan nyawa kan. Macam prosedur-prosedur yang kita buat, cucian luka, masukkan tiup dan sebagainya, itu sebenarnya perlukan kepakaran yang tinggi lah. So pada orang yang ada knowledge, dia memang kena ada APC tu baru boleh sentuh pesakit. Kecuali ada certain situation lah, macam contoh tolong angkat pesakit ke, yang tu itu lain cerita. Dekat Jururawat JDT ni kita pentingkan quality over quantity. So macam dekat Jururawat JDT ni, setiap staff yang kita ambil kita kena train sampai dia di label as high skill worker, barulah kita ambil staff lagi satu lah. Sebab kita kalau boleh, orang dah bayar kan, kita nak jadikan kepuasan pelanggan tu as kita punya number one. Sebab servis tanpa kepuasan pelanggan kira fail lah. Dari permulaan perjalanan JJDT, pasti ada kepayahan. Ramai yang memandang tidak yakin dengan perkhidmatan yang mereka berikan. Semuanya hasil kepercayaan dan juga sokongan pesakit mereka sendiri. Inilah kunci kejayaan mereka. Mungkin dengan wujudnya jururawat datang ke rumah menjadi salah satu bentuk pertolongan anak-anak yang sedang menghadapi masalah menangani ibu bapa yang terlantar sakit di rumah. Tapi saya tengok perkhidmatan kepada orang tua saya berpuas hati, dan pada graduan di luar sana, pada pemuda-pemuda yang ingin berkecimpung dalam bidang ni, saya harap mencubalah. Sebab dia mempunyai satu dia mendatangkan kita punya pandangan persepsi masyarakat pada kita yang lebih maju. Ini adalah satu macam meningkatkan taraf dari segi perkhidmatan. Dan satu lagi, kalau ada yang graduan yang ataupun yang ada sertifikat tapi masih memilih ataupun tak dapat lagi pekerjaan, cubalah, jangan inilah. Ini adalah satu bidang yang halal. Walaupun dulunya dimonopoli oleh kaum wanita, tapi tak heranlah sekarang ni warga kaum lelaki pun boleh memonopoli sambil bersatulah. Jadi kaum wanita ada, kaum lelaki ada. Jadi lama-lama kelamaan masyarakat akan menerima lah ni. Diharap warga belia mendatang boleh terbukalah minda untuk memajukan lagi industri servis on call macam inilah. Saya sangat setujulah. Dengan mungkin ada kerjasama dengan Jabatan Kesihatan, peringkat daerah, peringkat negeri, mungkin boleh meringankan lagi, mana tahu bantuan daripada kementerian, terutama dari segi transport ni. Jadi khidmat tu boleh diluaskan lagi. Sebab masyarakat dah makin ramai sekarang. Kita pun tak cakap sekarang macam-macam tiba-tiba berlaku bencana sana sini-sini. Dengan ada ni kita boleh on the spot lagi cepat. Diharap dapatlah remaja-remaja luar di sana berfikir secara inovatif. Kru motorhome Muhammad Fatuddin Fakri Ramli dan Nur Akilah Nur Azman yang mengikuti kru Pesada Jenel ke Johor turut mengagumi usaha 4 anak muda yang berwawasan ini. Tapi hari ini mereka membuktikan bahawa lelaki pun mampu menjadi jururawat lah. Maksudnya ini telah buka, saya boleh kata, satu ruang kerjaya yang barulah untuk lelaki. Dan gerak kerja mereka pun sangat baguslah. Jadi saya rasa bahawa perkara ini merupakan satu yang sangat positif, bukan sahaja dari segi ekonomi lah, di mana lebih ramai orang akan dapat ruang pekerjaan baru,
tetapi ianya juga memberikan dimensi baru dalam bidang perubatan di mana lelaki juga boleh terlibat dalam bidang kejururawatan. Baik, saya rasa apa yang JJDT dah tunjukkan kepada saya pada hari ini, ini adalah satu perkara sangat bagus lah. Dan saya harap ianya dapat dicontohi oleh lebih ramai lagi anak muda, di mana mereka tak perlulah nak memilih kerja kan. Mereka tak perlulah rasa malu lagi untuk jadi jururawat. Kerana JJDT pada hari ini telah membuktikan bahawa lelaki juga mampu menjadi seorang jururawat yang baik. Begitu juga dengan anak Jati Muar Johor ini, Mahmud Hishamuddin, seorang jururawat terlatih di Hospital Pakar Avicenna Shah Alam, sudah lali dengan soalan jururawat lelaki. Beliau juga sangat berminat dalam kesukarelawanan. Saya teringin untuk jadi volunteer ni sebab untuk membantu masyarakat lah. Contohnya macam sekarang, saya bekerja untuk bahagian bius di bahagian atas tu lah. Itu doktor saya. So, kadang-kadang saya kena tolong juga untuk bahagian scrub. Ya, sebab kita memerlukan extra hand lah. Sebab macam sini keperluan pun tak adalah banyak sangat. So, kita akan kena menggunakan critical thinking. Dan untuk Mediaid ni, ini di Cambodia ni adalah kali kedua saya join daripada Mediaid ni. So, sebab sebelum ni saya join Mediaid untuk pergi ke Sabah. Dekat sana dalam masa 5 ke 6 hari. So dari situ saya banyak terima pengalaman lah. So untuk next ni, yang sekarang ni di Cambodia, saya diajak oleh Dr. Syaris sebab dia memerlukan extra medical staff. Sebab sebelum ni saya pernah join untuk pasar banjir dekat Kelantan tahun 2015. Start dari situ lah saya minat untuk join macam event macam ni lah, untuk misi bantuan. Apa pun pekerjaan kita, biarkan halal, niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat dua sidang saudara sekalian. Kita dapat dua. Satu, kita dapat pahala, yang keduanya kita dapat duit. Kita dapat duit lah. Memang keperluan kita. Kalau kita tidak bekerja, mana mungkin nak hidup. Hari ini kos sara hidup tinggi. Kita nak bergerak satu tempat ke satu tempat, nak ada kenderaan, nak kena letak minyak, nak makan, bayar rumah dan sebagainya. Kos-kos ini membuatkan supaya kita jangan membuang masa. Kun fid dunya ka'annaka khariban aw 'abir sabil. Nabi SAW sebutkan kepada kita bahwasanya hidup di dunia ini adalah bagaimana kita orang yang sedang bermusafir. Kun fid dunya ka'annaka khariban aw 'abir sabil. Wa iza asbahta, bila mana kamu berada di waktu pagi, fala tantazirul masa. Jangan tunggu sampai waktu petang. Bila mana kamu berada di waktu petang, jangan tunggu sampai kepada waktu pagi. Dan ambillah masa sihat kamu untuk kamu bekerja. Jadi saya boleh pujilah kepada jururawat lelaki ini, saudara Hadi Farhan, bagaimana dia create kerjanya. Maka gunalah ilmu kita, masa yang ada, sihat ini untuk kita cari pekerjaan. Apa jenis pekerjaan, asalkan halal, membawa pahala dan membawa kewangan, membantu ekonomi hidup kita sendiri. Santuni dari hati pasti akan mengikat. Santuni dari jiwa pasti akan terikat.